Okay, so next kita tengok solving rational inequalities. So rational ni adalah soalan yang melibatkan pecahan. Dan dia ada simbol inequalities lah, ada lebih besar atau lebih kecil lah dalam kes ni. Okay. So ada lebih besar atau lebih kecil. Okay. Step dia boleh tengok kat sini. The step dia first kena make sure right hand side equal to 0. Kita tak boleh cross multiply. So kalau ada pecahan, contohnya 1 tambah 3x per 1 tolak 2x macam ni, less than 0. Dia mesti right hand side sama dengan kosong. Tak boleh korang nak darab pergi sana ke, memang salah lah. Bila once korang cross multiply, kalau soalan pecahan ada inequalities terus dapat kosong, tak dapat makan langsung lah. So make sure jangan cross multiply. Kena just make sure right hand side equal to 0. Okay, right hand side equal to 0. And then kita cari dia punya critical value, which is kita solvekan lah numerator dengan denominator equal to 0. Dan kita akan dapat critical value. And then buat real number line, test value table. And then tengoklah sign yang mana kita nak ambil, plus ke minus. Okay, and then kita punya conclusion ni kita kena refer, nanti saya akan tunjuklah kalau dia ada numerator ada denominator dia, mana satu kita nak open, mana satu nak close. Korang boleh refer table ni ataupun korang tengok nanti example yang saya buat lah supaya boleh faham. Okay, so this one is the example 37. Okay, for this question ni adalah rational equation with inequality, so express the solution in real number line and interval notation. Okay, so for this case, macam saya cakap tadi lah, first kita kena make sure right hand side equal to 0. Kalau tengok right hand side kita adalah equal to 1. Itu yang saya cakap, jangan darab silang. So kalau ada pelajar yang terus darab silang, dia buat 1 darab pula dengan 2x tolak 1. Lepas tu dia selesaikan. So ini memang salah. So tak boleh darab silang kalau ada soalan pecahan macam ni. So make sure korang kena jadikan right hand side equal to 0. Sebelah kanan equal to 0. So macam mana nak jadikan yang sebelah kanan ni equal to 0? So nak jadikan sebelah kanan equal to 0, kita pindahkanlah dia pergi sini. So x tambah 3, 2x tolak 1 tolak 1 greater than 0. Kita pindahkan 1 sebelah kiri. So sebelah kanan nanti jadilah kosong. Okay, lepas tu bila kita dah dapat pecahan macam ni, jadikan dia pecahan yang denominator dia sama, which is kita samakan pembawah dia. So nak samakan pembawah, just yang ni darab silang lah, maksudnya yang kat belah sini nak darab silang tak apa. So 1, kita samakan pembawah dia. So yang bawah semua akan jadi 2x tolak 1. Lebih besar daripada kosong. Okay, samakan pembawah. So kita expand. X tambah 3 tolak 2x tambah 1. Yang bawah jadi 2x tolak 1. Okay, selesaikan. So x tolak 2x kita akan dapat negatif x. 3 tambah 1 akan dapat 4. Yang bawah 2x tolak 1 greater than 0. Okay, so bila dah dapat pecahan macam ni, maksudnya right hand side equal to 0, and then yang pecahan sebelah kiri ni pun dah teratur macam ni, kita boleh cari critical value. So macam mana nak cari critical value? Kalau untuk quadratic equation hari tu, korang gunakan calculator untuk dapatkan critical value. So dalam case rational ni, untuk dapatkan critical value, kita kena consider denominator dengan numerator. Numerator adalah yang atas ni. Ni numerator, yang bawah ni denominator. Okay, so kita kena equalkan numerator equal to 0 dan denominator equal to 0 untuk dapatkan critical value. So critical value yang pertama, negatif x tambah 4, saya samakan dengan kosong. So ni bawa sana jadi negatif 4, so x sama dengan 4. Ni critical value yang pertama. Untuk critical value yang kedua, saya ambil denominator. Yang pembawah, saya samakan dengan kosong. So 2x sama dengan 1, x sama dengan 1 per 2. So bila saya ada dua value ni, macam kalau korang ingat lagi, untuk case quadratic equation, saya buat real number line yang saya nak tengok interval dekat mana.
So sama je, 1/2 kat sini, 4 dekat sini lah. So ada 3 interval yang kita kena consider. Okay. So bila dah dapat 3 interval ni, baru kita boleh buat table test value. Okay. So ni interval test value dengan sign. Ni saya ringkaskan lah, korang buat full Okay, so interval yang pertama kita ambil star yang pertama, which is negative infinity 1/2. Yang kedua, saya ambil star yang kedua ataupun x yang kedua kat sini adalah 1/2 hingga 4. Yang ketiga, 4 to infinity. Okay, test value adalah nombor yang ada dekat dalam interval. So, nombor antara negative infinity hingga 1/2, nombor dekat range yang ini, kita boleh ambil kosong. Range yang kedua, kat teknik interval yang ini adalah daripada 1/2 sampai 4. 1/2 sampai 4, korang boleh ambil nombor 1, 2, 3. So, saya ambil contohnya lah. Saya ambil 1. Nombor lagi besar daripada 4 untuk interval yang ketiga kat sini. 4 ni boleh buat 5, 6, 7, 8, tak kisah. So, saya ambil 5 lah. Okay, cara nak masukkan macam hari tu lah yang saya ajar. Just masuk dalam calculator. So, yang korang kena masuk dalam calculator adalah equation yang ni saya highlight kalau kuning ni. Jangan ambil equation atas. Ambil equation sebelum kita dapat critical value. Ni critical value. Sebelum tu equation dia yang kuning ni. Ambil ni. So, masukkan yang ini dalam calculator. So, bila pecahan, make sure bila masukkan dalam calculator, korang letak bracket lah. So, korang letak bracket. Macam ni. Letak bracket. Tutup bracket. Tutup bawah bahagi. Macam tu So, masukkan negatif x tambah 4, tutup bracket, bahagi, open bracket, 2x, tolak 1, tutup bracket. And then calculate, masukkan kosong. So, bila calculate, masukkan kosong, korang akan dapat nombor negatif. Bila calculate, masukkan 1, dapat positif. Bila calculate, masukkan 5, dapat negatif. So, sign dia macam saya cakap lah, dia akan selang-seli. Okay, so, soalan yang mana kita kena pilih untuk sign, kita akan refer equation sebelum critical value. Jangan refer yang atas ni. Kita kena refer equation sebelum critical value. Ni critical value. Equation dia adalah yang saya letak bintang. So kat sini kalau perasan equation dia, apa sign inequalities dia? Saya padamkan. Okay. So equation dia kalau tengok kat sini. Ni. Okay, kalau tengok kat sini, critical value sebelum dia lebih besar daripada kosong. So, lebih besar daripada kosong adalah nilai yang positif. So, that's why jawapan kita akan ambil sign positif. So, kita ambil sign positif. So, jawapan kita adalah 1/2 dengan 4. Okay, sebab dia tak ada equal sign, so dia open bracket. Ni untuk interval lah. Notation. Okay, kalau untuk real number line, kita akan refer yang atas ni. Kita dah buat tadi sebenarnya 1/2 dengan 4. So, dia in between kan. Ni, korang tengok dia tambah in between 1/2 dengan 4. So, just combinekan sahajalah. So, nilai dia daripada 1/2 hingga 4. So, korang tengok positif. So, kita punya interval yang ini. Dia open bracket sebab dia kat sini sign dia tak ada equal pun. Daripada soalan atas pun tak ada equal. So, tak payah hitamkan lah. Dan jangan buat close bracket. Okay. So, ini untuk example 37. So, kalau tak ada equal sign, memang jawapan akhir memang semua open bracket dan tak hitam. Okay, kita akan tengok contoh yang kedua. Which is example 38. So, yang ni pun sama macam tadi. Dia rational tapi dia ada greater than 3. So, first step korang kena make sure right hand side equal to 0. So, this one pindahkan dulu kat sini. So, korang akan dapat 4 tolak x. X tolak 2 minus 3. Lebih besar daripada kosong. Okay, so kita nak samakan pembawah dia. Tolak 3 darab x tolak 2. Saya darabkan silang ataupun saya samakan pembawah dia lah macam ni Okay, samakan pembawah.
So 4 tolak X. So X tan 1 per 1 dulu. Negatif 3X tambah 6. Yang bawah dapat X tolak 2. Okay, so yang ni dapat negatif 4X tambah 10. Yang bawah X tolak 2. Okay. So kita dapat equation yang ni. Kita cari critical value. So critical value kita akan refer denominator sama dengan kosong dan numerator sama dengan kosong. So critical value saya ambil daripada atas ni dan yang bawah ni lah. So yang pertama, setkan dia sama dengan kosong. So negatif 4X sama dengan negatif 10, X sama dengan 5 per 2. So ini critical value yang pertama. Untuk critical value yang kedua, saya ambil denominator which is X tolak 2 sama dengan kosong, X sama dengan 2. So ada dua critical value kat sini. Kalau saya lukiskan dia punya real number line, 2 dekat belah kiri, 5 per 2 belah kanan. So kita ada 3 interval lah yang kita akan consider untuk buat table. Okay. So kita buat table test value. So macam saya cakap, benda ni semua kena tunjuk sebab ada markah. Total markah untuk question ni adalah 10. Okay, so ni interval yang pertama. Ni test value. So korang buatlah dengan sign. So interval yang pertama negatif. Kita tengok yang star yang pertama. Ni star yang pertama. Star yang pertama. Ini negatif infinity 2. Star yang kedua 2 sampai 5 per 2. Star yang ketiga 5 per 2 sampai infinity. Okay, untuk test value apa nilai dekat interval? Kalau dekat star yang pertama ni nilai yang kecil daripada 2, kita boleh letak kosong. Nilai yang di antara nilai 2 hingga 5 per 2 saya ambil 2 point. Sebab 5 per 2 tu sama dengan 2.5. So antara 2 hingga 2.5 saya ambil 2.1 lah. Okay, 5 per 2 nilai yang lagi besar daripada 5 per 2 saya ambil 3. So sign dia nanti korang masukkan dalam calculator adalah equation sebelum critical value. So equation sebelum critical value adalah equation yang ni. Jangan ambil equation asal ingat equation sebelum critical value. Ni critical value warna purple sebelum dia. So yang ni lah. Okay, so bila nak masuk calculator macam saya cakap tadi, make sure letak bracket. So untuk yang atas ni letak bracket, yang bawah letak bracket. Baru masukkan lah. Okay, so bila masukkan pula calculate kosong. Nanti korang akan dapat negatif, positif, negatif. Okay, so jawapan mana yang kita nak ambil untuk case ni? Okay, so kita tengok soalan dia sebelum critical value jangan tengok soalan atas. So critical value lebih besar daripada kosong. So inilah lebih besar daripada kosong, kita akan refer yang ini. So jawapan akhir kita adalah untuk interval notation 2, 5 per 2. Open bracket sebab dia tak ada equal sign. So untuk real number line, so 2, 5 per 2. So in between, so macam ni lah. Okay, dia tak ada hitam kan, dia just bulat sahaja. Okay, so itu untuk example 38. Dia lebih kurang je dengan example 37 tadi. Okay. Okay, next. Saya nak tunjuk untuk example 39. So untuk example 39, sign the less. Okay, sama macam case tadi, which is kita kena pindahkan dulu pergi sini Make sure right hand side equal to 0. Okay, this one korang akan tengok nampak macam soalan ni semua lebih kurang sama. Tak apa sebab saya nak korang faham. So saya akan tunjuk banyak exercise ni supaya nanti bila korang buat sendiri latihan, korang tahulah macam mana nak refer. So make sure korang betul-betul faham lah apa yang saya nak tunjukkan ni. X minus 1, X minus 2, so less than 5. So belah sini tinggal kosong. So macam saya cakap tadi, apa-apa pun kita samakan denominator dia. So bila samakan denominator 5, yang bawah kita dapat silang lah. So X tolak 2.
Okay, so simplify kan. Make sure bila darab ni hati-hati. Selalu sangat student careless. So negatif 5 darab dengan X dapat negatif 5X. Negatif 5 darab negatif 2 dapat tambah 10. Yang bawah X tolak 2. So yang mana X combine dengan X. So X tolak 5X dapat negatif 4X. Negatif 1 tambah 10 dapat 9. Okay, so yang bawah salin je balik. Okay, so ini adalah equation yang kita akan masuk dalam calculator yang bawah ni. Okay, so nak dapat critical value. So critical value, ambil yang atas. Numerator samakan dengan kosong. Sama dengan negatif 9. So X sama dengan 9/4. Critical value yang kedua ambil bawah pula. X tolak 2 sama dengan kosong. So X sama dengan 2. So kita ada dua critical value. So kita nak tengok kat mana interval yang kita akan consider. So 9 bahagi 4 ni lagi besar daripada 2. So 9/4 saya letak sini lah. So ada 3 interval. So buatlah table test value. So ni interval test value dengan sign. Okay, so interval yang pertama kita ambil yang star yang pertama. Negatif infinity 2. Yang kedua 2 hingga 9/4. Ketiga 9/4 sampai infinity. Okay, test value korang tengoklah. Nilai yang kecil daripada 2 kita boleh ambil nilai. Sekejap saya double check balik. Saya salah kira Oh, tambah 10. Okay, sekejap. Sini betul lah tambah. So dapat betul 9/4. Okay. So 9/4. Saya double check balik betul tak 9/4. 2.25. So betul lah saya punya ni. Okay. So kecil daripada 2 kita boleh tak kosong. Okay, 2 hingga 9/4 tadi adalah 2.25. So ambil 2.1 lah. So lebih besar daripada 2.25. 9/4 saya ambil 3. So korang masukkan dalam calculator lah. So make sure bila masuk calculator macam saya cakap tadi. So ambil equation sebelum critical value. So yang ni. Yang less than daripada 0 ni tak payah. Tak payah masukkan yang less. Just masukkan equation sahaja. Okay. So bila masukkan equation macam saya cakap, letak bracket. Okay, so letakkan bracket. Letak bracket sini. Awal pun letak bracket. Okay, so masukkan je. Negative 4x plus 9 tutup bracket bahagi dengan open bracket x minus 2 tutup bracket and then calculate. So masukkan kosong akan dapat negatif. Okay, masukkan calculate 2.1 dapat positif. Ini dapat pun akan dapat negatif lah. Okay. Okay, so kita akan ambil yang mana? So kita akan ambil lebih kecil daripada kosong So kita ambil lebih kecil. So adalah yang atas dengan yang bawah lah. So sebabnya sign dekat sini adalah lebih kecil. So lebih kecil kita ambil negatif. So inilah yang kita akan consider. So kita ambil ni dengan kita akan refer yang ni. So real number line 2, 9/4. Saya buat X pula, sorry.
Okay. So, satu ni dia akan pandang sebelah negatif infinity, satu lagi pandang positif infinity. So, dia number line yang atas ni. Interval notation saya letak kat bawah ni. 2 open bracket. 9/4 open bracket to infinity. So, dua-dua open bracket sebab dia tak ada equal sign. Okay. So, macam tu lah. Nak dapatkan untuk example 39.